إلى حضرة النبي الكريم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dirahmati Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, para hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita kesihatan dan kesejahteraan, dapat kita menunaikan puasa dan berbuka, seterusnya dapat hadir dalam kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan pengisian ini dapat menyuburkan iman, Islam dan takwa kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kamu, berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi ayat Al-Quran selalu dikaitkan dengan ya ayyuhallazina amanu, tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Maka disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, maknanya orang yang percaya 100% yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala dikendaki di sini, iaitu hubungan penuh keyakinan 100%, yang ada ragu-ragu, ragu-ragu terhadap Allah dan Rasul, maka adalah dilarang oleh syarak. Sebab itu mesti penuh keyakinan. Beribadat kepada Allah Ta'ala, berpuasa dan sebagainya, mesti terbit daripada ketulusan hati, penuh dengan keimanan, yakin 100%. Iaitu jangan ada 70%, 80%, 90%, tapi taklah 100% yakin. Al-jazmu muwafiqun lil haq an dalil. I'tiqad yang jazam, iaitu kepercayaan yang putus 100%. Muwafiqun lil haq, bersesuaian dengan kebenaran, merujuk pada dalil Quran hadis. An-dalil berserta dapat menegakkan hujah dan dalil. Itu yang dikatakan i'tiqad yang putus tadi. Al-jazmu muwafiqun lil haq an-dalil. I'tiqad ataupun kepercayaan yang putus 100% yakin, yang ada ragu-ragu. Muwafiqun lil haq, bersesuaian dengan kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasul. An-dalil berserta hujah dan dalil. Ini dalil menunjukkan bahawa syarat sah bagi kalimah syahadah, ataupun syarat sah bagi kalimah syahadah, iaitu ikrar dengan lidah, ikrar dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membenarkan kalimah syahadah dalam hati, iaitu tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati apa yang diucapkan kalimah syahadah tadi, serta beramal dengan anggota. Beramal anggota termasuklah mengucapkan kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji.
Seterusnya bulan yang kita berada sekarang ini, bulan yang membina ke arah ketakwaan kepada Allah Ta'ala, iaitu yakin, iaitu ialah takut kepada Allah Ta'ala dengan menjunjung kitab perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan. Kerana takwa itu mempunyai ganjaran yang begitu besar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala bagi dia jalan-jalan kelepasan, jalan keluar daripada problem ataupun masalah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki dengan tidak terkira-kira, daripada jalan yang tidak disedari. Jadi sebab itu kalau kita lihat kurniaan Allah Ta'ala kepada kita dalam bulan Ramadan macam-macam, makan, minum, keselesaan, keamanan, kesejahteraan, ketenangan jiwa dikurniakan. Sebab itu bulan Ramadan ini bulan yang diberkati oleh Allah. Sebab itu berkat itu diambil daripada perkataan birkah. Birkah itu telaga. Kalau kita pergi ke pendalaman sana, dia tak guna air paip, dia guna air telaga. Air telaga ni kalau kita cedok dia lebih jernih daripada gelas kita kadang-kadang. Gelas kita pun kadang-kadang bergelalak. Kalau kita cedok air dalam telaga tu, air dalam telaga tu lebih jernih, dan air telaga tu lebih tenang. Air tenang. Sebab itu berkat tu dia tenang. Keberkatan tu memang kalau kita terjemah keberkatan itu, iaitu bertambah, bertambah kebajikan, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kadang-kadang keberkatan ni terletak pada sedikit. Al-barakatu fil qalil. Keberkatan tu pada sedikit. Kalau nak jadi berkat pun tak semestinya banyak. Sikit pun kalau nak jadi berkat, dia jadi berkat. Al-barakatu fil qalil. Keberkatan itu terletak pada sedikit. Macam berbuka lah. Kalau kita makan sedikit berkat lah kan. Kalau kita makan banyak, nak takbir pun mencungak. Allah, kenyang. Tapi kalau makan sikit aja ada berkat kan. Sikit aja. Makan buat tambah 3 biji, minum air dah semayang, boleh. Kalau tak kena dia kena tebak ni, kena lagi nasi lemak lagi. Setelah kita habis, tak sudah. Sebab itu kadang-kadang al-barakatu fil qalil. Ulanglah selalu. Keberkatan tu letak pada sedikit. Nak jadi berkat lah. Tapi bukan suruh kita sedikit. Kalau dapat habuan yang banyak lagi lah bagus. Dalam Quran pun disebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat daripada hamba aku yang bersyukur. Yang bersyukur tu sikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ada peristiwa kan, pada satu hari orang tu doa. Dia kata, ya Allah, di tepi Kaabah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang yang sedikit. Jadi adalah orang marah kat dia. Dia kata, apa kau minta jadi golongan sedikit? Minta lah banyak. Lepas itu dibacakan ayat Quran ni, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba aku yang bersyukur. Jadi maksud dia tu, dia minta doa supaya dia termasuk dalam golongan orang yang sedikit tapi bersyukur. Kalau banyak tak bersyukur tu apa? Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita berada dalam bulan Ramadan ini yang dikatakan sebagai penghulu bagi segala bulan. Baik, sebabnya saat bulan yang disebut dalam Quran bulan Ramadan ini, bulan lain Allah Ta'ala tak sebut. Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bulan Ramadan ini. Itu Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Itu dalilnya. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, ya, dan menjadi keterangan, ya, bayinat, ya, keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dengan yang salah. Quran, ya. Sebab itu kalau nak tenang jiwa, ambil Quran baca. Ya, 8 masa dia ambil Quran, 8 masa dia ambil Quran. Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Quran menjadi hujah bagi kita dan ditakuti menjadi hujah kebinasaan ke atas kita. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu, ya, bila kita mendampingi Quran, maka kita akan bersama dengan malaikat kiramin bararah, ya, satu jenis malaikat yang mendampingi orang yang membaca Al-Quran, ya, kiramin bararah. Sebab itu orang baca Quran dapat ketenangan. Tuan-tuan sekalian, ya, bulan Ramadan juga adalah merupakan bulan yang mana kita berperang dengan hawa nafsu kita. Walaupun, ya, walaupun iblis sudah dibelenggu, ya, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, tapi hawa nafsu masih lagi. Ya, hawa nafsu yang di dalam diri kita itu masih lagi, ya. Pasal apa dalam Quran sebut inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu, ya, sangat menghela, menarik kepada kejahatan. Illa ma rahimah rabbi, melainkan mereka yang Allah belah kesian. Iaitu Nabi Yusuf, Allah Ta'ala belah kesian, ya. Jadi tak ada berlaku, ya, kepada Zulaikha. Menurut huraian ulama rahimahullah ta'ala, sebahagian besar dari kejadian kacau bilau yang berlaku dalam sesebuah masyarakat adalah akibat daripada runtunan hawa nafsu, tuan-tuan. Runtunan hawa nafsu, ya. Yang runtunan hawa nafsu yang buas, lagi liar dan melampaui batas, sehingga ada yang melupai kehormatan diri dan rumah tangga, mencuaikan tugas dan kewajipan, sehingga ke peringkat mengkhianati amanah dan berbagai-bagai perkara jenayah lagi. Ini berpunca daripada hawa nafsu. Sebab itu, ya, ini dalam Ramadan ni kita jihad hawa nafsu, nampaknya betul tak? Ya, sama-sama lah orang cakap pun. Cakap di bandai. Jadi sama-sama. Kongsi ilmu, ya, jihad. Itu yang dibawa lagu tu. Al-jihad fi sabilillahi sabiluna, al-mautu fi sabilillahi amaluna. Aulah ni semangat. Ini semangat pun dah ni. Dia baca doa pun macam ayam biar aku. Mayang ni juga. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba tak terima, sudahlah. Merajuk konon dia dengan Tuhan. Padahal Allah bagi nikmat ni banyak, tak terkira nikmat. Kalau kita nak kira nikmat Allah, banyak nikmat. Kita nak buat main ibadat sekejap pun rasa Allah bosan. Satu tempat dalam kat sini lah. Sembahyang tarawih biasa ni 20 rakaat. Jadi dah jadi 8 rakaat. Lama-lama dah 8 rakaat, ada tazkirah. Lepas daripada sembahyang tarawih 4 rakaat sudah bakal keluar habis. Jadi macam nak pecah pintu surau, ya, masjid. Jadi daripada 20 jadi 8, 8 dah jadi 4. 4 pada dalil tak tahu. Itulah maknanya ibadat kita ni kalau tak betul-betul di atas kesedaran, ya, keikhlasan dan kejujuran, memang besar cabaran, ya, dugaan. Mereka suka nak buat je lah, ya. Sebab itu pentingnya peringatan dan tazkirah diadakan. Bukan nak mengena, bukan nak seni, bukan nak apa. Lillahi ta'ala. Ad-dinun nasihat. Bermula agama itu nasihat, ya. Kita sama kita ni pun nasihat menasihatilah, ya. Sabarlah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan yang hak, berpesan-pesan yang sabar. Hak tu perkara kebenaran lah.
Surga, neraka, penuh. Cakap je lah ya. Sabar-sabar, tak apa. Segenap aspek kesabaran ada dalam bulan Ramadan, dalam puasa. Maksudnya segenap aspek kesabaran ada dalam puasa ya. Apa? Lapar, dahaga, rasa nak marah, geram, apa lagi? Apa kan lagi? Apa lagi? Tarik nafas banyak ya. Rasa nak mengamuk pun tak lah, perlu panas pula tu. Jadi macam tu, nak membarat ni. Kalau yang jenis tu lah ya. Kalau jenis yang okey tu biasa je. Jadi macam-macam jenis manusia. Sebab itu diadakan bulan puasa supaya dapat kontrol hawa nafsu ya. Nafsu marah. Jadi bukan jadi malaikat, tapi jadi berperangai dengan perangai malaikat. Jadi malaikat tak boleh ha? Malaikat Allah Ta'ala jadikan daripada cahaya ya. Itu Allah Ta'ala jadikan daripada tanah ya. Tapi boleh berperangai dengan perangai malaikat. Segenap aspek kesabaran dalam puasa. Innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyempurnakan ganjaran pahala orang yang sabar dengan tidak terkira-kira banyaknya. Kalau ikutkan hati marah aja dah lambat orang nak makan ngamuk aja tapi sabar sabar itulah Allah Ta'ala sempurnakan ganjaran pahala. Anak, isteri, adik-beradik, ipon lamai, jara mara. Bulan Ramadan sebulan-bulan ni dididik dengan kesabaran ya, supaya dapat ya, memperjuangkan ya, apa ni, hak-hak ya, maknanya memperjuangkan akhlak, budi pekerti dan akhlak yang mulia dari segi percakapan. Oleh itu kewajipan menyekat hawa nafsu. Ceramah ni 10 minit lagi boleh ya? Boleh 10. Hanya ada dia 10 minit je cukup. Dia tak boleh lama-lama. Dia ceramah ni dia sikit je, bagi dia buat kesan tu. Tapi bukan saya yang bagi berkesan, Allah Ta'ala yang bagi berkesan ya. Sama ada hidayat datang daripada siapa? Allah Ta'ala kan. Kita semua ni sebab je hadir sama-sama, cakap depan, kongsi ilmu. Jadi yang sebenarnya hidayah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafalkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa saja yang kau kehendaki, tetapi Allah lah yang membagi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita bercakap tu kenalah bercakap. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai apa ya, saudara sama Islam, kita bercakap tu kenalah cakap ya, azakir. Kita bagi hidayah tu Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Kita tak upaya ya, upayaan dari segi itu Allah Ta'ala saja yang maha kuasa. Oleh itu kewajipan menyekat hawa nafsu, kewajipan menentang runtunan liarnya hawa nafsu, serta melatih diri mengingati pengawasan Allah SWT akan segala yang zahir dan batin, sebagaimana yang terdapat dalam puasa itu adalah menjadi suatu cara hidup yang aman, damai, aman, sentosa. Itu dia. Kalaulah kamu tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, dia cari kamu suka Ramadan ni jejak sepanjang tahun. Kelebihan Ramadan ya, dengan makanannya, dengan hubungannya, apa ya, kasih sayang, kemesraan. Doktor pun senyum, pergi buat rawatan, elok nombor tak naik pun gitu. Pasal darah elok jalan, darah tinggi kurang, darah kecil manis pun kurang. Boleh minum manis semua, kontrol sikit, minum panas, suam ya. Ini nasihat. Jadi tuan-tuan sekalian ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, segala amal bakti anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri kecuali amalan puasa.
maka ia adalah untuk aku dan akulah yang membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Ini gambaran hadis selalu diulang-ulangkan dalam bulan Ramadan. Ya, mana puasa ni Allah sajalah yang tahu. Lapar ke, dahaga ke, perut berbunyi ke apa ke, Allah aja yang tahu. Jadi sebab itulah Allah yang memberi ganjaran pahala. Di antara pemberian ataupun anugerah yang Allah beri kepada kita di hari akhirat besok dengan sebab berpuasa, iaitu ialah dapat melihat wajah Allah, dapat berkata-kata dengan Allah, dapat berbual-bual dengan Allah, dapat bertemu dengan Allah. Macam itu kelebihan. Sebab itu kegembiraan orang yang berpuasa ada dua. Satu di saat-saat ketika dia nak berbuka puasa, dan satu lagi ketika saat dia bertemu Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang berharap nak berjumpa dengan Tuhannya di hari akhirat, maka hendaklah beramal amal yang baik-baik belaka, amal soleh, dan janganlah dia bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Banyak kelebihannya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal ni, "Maukah aku nak tunjukkan kepada kamu pintu kebajikan?" Maka jawab Mu'adz, "Mahu." Mana jawabku, "Mahu ya Rasulullah." Iaitu aku tak ya Rasulullah. Baginda pun menerangkan sabdanya, iaitu puasa itu perisai bagi kejahatan, dan sedekah pula menghapus segala dosa sebagaimana air memadam akan api. Hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi dalam bulan Ramadan ni banyak membaca Quran boleh, berzikir boleh, apa-apalah, wirid, tasbih, istighfar, tahlil. Malam-malam rasa letih itu, baca tahlil banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak-agaklah telinga sini dengar. Cukup lah baca tahlil. Boleh sampai apa ni, berapa? 1,000, 2,000, 50 pun dapat mencum. Baru tahlil 50 baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bawa sini, bawa lah, aku dah tak sabar lah pun, aku dah lapar lah. Mana boleh macam tu? Lebih-lebih lah sikit baca tahlil, lebih kan, istighfar lagi. Oh, banyak amalan. Main tasbih kalau kita berjemaah tu, jadi 45 minit, 1 jam. Kalau buat seorang setengah jam je. Main tasbih tu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Itu ada lagu. Kalau baca tak lagu, bagilah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Setengah jam je. Ya. Kalau 45 tu semayang berjemaah, kadang-kadang 45 bawa 1 jam. Subhanallah walhamdulillah, tambah pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha, lagi lama. Ini baca seorang-seorang, ya, korban dia. 300 tasbih menyelinap dalam darah, benar-benar dalam darah, tak terbakar setan. Yang mau rasuk tu, ya. Dia terbakar. Amalan-amalan ni boleh menghindarkan diri kita daripada gangguan syaitan, ya. Tu. Jadi tuan-tuan, saya nak turun kampung, saya kata tak, ni kan, jadi kita tangguh dulu lah. Nanti kita bila-bila kita jumpa lagi. Ya? Tapi pukul apa? Pukul 9. Okey. Semayang apa? Semayang taubat 2 rakaat. Lepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun huwallah. Dah. Lepas tu bagi salam. Lepas tu semayang tasbih, 300 tasbih, 4 rakaat, 2 kali salam. 2 kali salam, 2 kali salam kan. Kalau siang 4 rakaat, sekali salam. Sholli sunat tasbih 4 rakaatin. Lillahi ta'ala. Kalau semayang siang, ada suami tu tengah-tengah tempat tu, dia minta bawa semayang sunat taubah, semayang sunat duha, semayang sunat tasbih, semayang sunat hajat. Itu tak adalah weekday pula siang pula weekday. Tak adalah. Tapi habis-habis tu baru terasa tu. Siang. Tak adalah qiyamul nahar. Mana ada qiyamul nahar, qiyamul lail adalah.
Qiyamul Nahar mana di Qiyamul Nahar? Tak ada. Di Qiyamul Lail, ya. Qiyamul Lail adalah, tapi itu sembahyang sunat tasbih, ya. Tasbih ni hukumnya sembahyang sunat mutlak, tuan-tuan. Tasbih ni hukum macam sunat mutlak juga. Sebenarnya sunat-sunat yang lain tu termasuk juga kadang-kadang fikir sebagai sunat mutlak. Macam sembahyang tahajud apa semua kan. Buatlah. Kalau tak buat, Besok nyawa sampai batang kalpung menyesal kalau tak ada beramal ibadah. Pasal apa? Amalan kurang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hafalkan ayat. Wa tazawwadu. Hendaklah kamu menyediakan bekalan untuk akhirat itulah. Wa tazawwadu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah amalan takwa, iaitu menjunjung titah perintah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan. Bawa bekalan akhirat itu. Ya, matazawwadu. Hendaklah kamu menambah-nambahkan ataupun ya, berbekal. Bawa bekalan lah. Kalau tidak selesai pinggang dia pergi macam mana? Tak boleh lah. Macam bulan Ramadan ni, elok kita kuat kalau tidur. Kamu lah tukang cakap ni pun. Susahlah tak berdakwah ni pasal apa, kita nak cakap kat orang, tapi kita tak kenakan diri kita sendiri. Tak boleh lah. Pasal apa? Kaedah dakwah, ini kaedah dakwah, metodologi dakwah lah kita kata senang dia dalil dia senang aja. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hafalkan ayat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang paling terbaik sekali seruan, melainkan seruan yang menyeru kepada Allah Ta'ala dengan dakwah, seruan dakwah, menyeru kepada Allah Ta'ala, ya. Mimman da'a ila Allah, seru kepada Allah Ta'ala, macam azan, itu seruan Allah Ta'ala, itu azan. Wa amila salihan, dia sendiri beramal salih, dia sendiri beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata bahawa akulah terdiri daripada orang yang menyerah diri, iaitu muslim, macam itu. Tapi kalau dia sendiri cakap tak serupa bikin macam mana? Tak berdakwah macam mana? Cakap tak serupa bikin. Lain yang dicakap, lain yang diamal. Terbukalah dengan buat tamat 3 biji dan isteri. Tiba-tiba nasi sop pinggan. Air 1 jam. Ini apa? Cakap tak serupa bikin. Ada ilmu tapi tak beramal. Al-ilmu bila amal kasyajar bila zaman. Ilmu tak fa'amal seperti pohon tak ada berbuah, kata orang kan. Ada ilmu tapi tak beramal seperti pohon tak ada berbuah. Betul tak? Lagi lalu sikit macam orang Arab kan. Cakap oh lah. Al-ilmu bila amal kasyajar bila zaman. Ilmu tanpa amal seperti pohon tak ada berbuah kan? Tapi macam orang Arab. Jadilah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebaik-baik metodologi dakwah ialah kita menyampaikan, kita sendiri beramal. Itulah, ya. Sebab itu tukang azan, bila dia azan, dia ada tarjih kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni kalau dah lebih waktu tak azan, insya' Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tarjih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sambung. Itu tarjih namanya. Cuba macam tu hatilah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat akan diriku dan kepada kamu supaya takut kepada Allah. Asyik suruh orang takut yang dia tak takut. Macam mana? Tak boleh ya. Betul tak? Jadi dakwah begitu. Dia berbalik pada diri sendiri. Ya. Jadi cerita punya cerita, waktu pun dah nak berakhir. Jadi kita tangguh dulu sehingga kita bertemu kembali. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan kongsi ilmu kita pada malam ini sempurna dengan. Jadi malam-malam Ramadan ni ada kandungannya, di antara malam Lailatul Qadarnya. Kemudian duduk di masjid macam tuan-tuan duduk ni, semua duduk iktikaf. Niatlah nawaitul iktikaf fi hadzal masjid, saja aku duduk ibadat. Iktikaf tu duduk ibadat. Kadang-kadang dalam frame tu dia tulis saja aku duduk iktikaf. Jadi orang semua tak faham iktikaf tahu benda. Itu iktikaf tu diterjemahkanlah.
sahaja aku duduk ibadat dalam ini masjid. Sebab itu duduk dalam masjid, bila duduk aja jaga adab. Sebab dia etika. Ini melantak-lantak terbahak-bahak ketawa dalam masjid surau. Macam mana? Relax lah. Jangan kita layan sangat perasaan kita tu. Sabar lah dia dah. Kata tak terbahak ketawa, lepas kan terus. Orang tengah semayang, tengah ibadat dalam masjid surau. Kehormatan masjid kena jaga. Masuk aja dalam masjid, kontrol diri. Jangan ada bergurau sendiri. Sampai pula habis sokong, tolong pula. Habis sokong pula. Bergurau sendiri tak boleh lah kan, adab sopan santun dalam surau masjid, dia ada adab ni. Kita masuk tu kita dah penuh bahasa yang pertama. Jangan ada berbual-bual lagi lah. Tinggal nak tasbih, zikir, wirid tu adab yang sopan santun, akhlak itu saja saya mengingatkan. Mesti kena bagi tahu terang-terang. Nanti besok kata ustaz tak bagi tahu lah, ustaz tak beringatkan. Ni adab mana-mana masjid, surau, madrasah ada peraturan adab sopan santun masuk semua jaga jaga percakapan, jangan mengutuk, mencela, makin amun, bergaduh, berkelahi, bersengit, semua nak jaga. Syaitan jeneral dianton. Tengah ceramah macam ni pun kadang dianton ni jeneral. Dah lah bersengguh, tidur. Memang Pun dalam tahu tidur, kau tidur malam panjang lagi. Tidur je. Ustaz nak ceramah pun tak boleh tidur. Itu kadang-kadang dugaan banyak cabaran. Dan nak berhenti sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم غني يا حبيب يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا ذا خاصة عن بلاد المسلمين عما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.